So setiap kali kita nak gunakan self defense atau apa-apa peruntukan perundangan dalam undang-undang antarabangsa, kita ada satu prinsip yang dinamakan the principle of good faith. Dalam hal ini kita tengok dalam hubungan antara Israel dan Palestin, apakah hubungan mereka sebenarnya? Adakah mereka on equal footing of two nations having equal force, or yang kita nampak sekarang ialah occupier and the occupied. Anda sedang mendengar USIM Podcast. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya Nur Rashika binti Unikuti dalam USIM Podcast, satu medium yang kita akan membincangkan dari sudut akademik dan bukan akademik tentang isu-isu semasa dari point of view ilmu nakli dan akli. Baiklah, hari ini topik kita amat menarik, Palestin dan undang-undang antarabangsa. Oleh itu kita amat bertuah sebab hari ini dalam USIM Podcast kita ada dua orang yang sangat pakar dalam undang-undang antarabangsa. Yang pertama kita ada Profesor Madya Dr. Fadilah Muhammad Ali dari Fakulti Syariah dan Undang-Undang. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Thank you for inviting. Terima kasih. Okay, Alhamdulillah. Thank you USIM Podcast. Dan seterusnya kita ada juga Dr. Hindun Abdul Rahman Shah juga daripada FSU. Doktor, sihat juga? Alhamdulillah. Tadi dengar batuk-batuk. Oh, tu Dr. Fadilah. Okey, baiklah. Kedua-dua panel kita adalah dari ahli suluh ADR dan Peace Research Group. Mungkin ada yang tak pernah dengar ADR ni, Alternative Dispute Resolution, penyelesaian konflik alternatif. Selalu kita kalau kita ada konflik, kita pergi mahkamah, tapi kita ada juga jalan luar mahkamah untuk kita selesaikan konflik. Peace Research Group adalah sebuah kumpulan penyelidikan di Fakulti Syariah dan Undang-Undang juga. Kedua-dua panel kita ni berpengalaman mengajar dan membuat kajian mengenai undang-undang antarabangsa awam, public international law, juga undang-undang antarabangsa Islam, Islamic international law dan penyelesaian konflik resolution. Jadi kita pun dah tahu sedikit sebanyak pasal background doktor kan. Jadi kita nak bincang satu isu yang memang sangat dekat dengan kita. Hari-hari kita scroll Twitter ke apa, kita jumpa kan doktor. Dan lagi dekat dengan jiwa kita sebab Al-Aqsa tu, Masjid Al-Aqsa tu berada di sana, di Palestin. Jadi mungkin kita boleh teruskan dengan Dr. Hindun lah. Saya nak tanya satu soalan dulu kan doktor. Apa sebenarnya sejarah ataupun latar belakang Palestin yang membawa kepada isu yang sangat hangat kita bincangkan hari ini? Apa asal usul dia sebenarnya, Doktor? Okey. Terima kasih Cik Rashika. Tadi kita lihat sebenarnya kalau kita nak cerita tentang latar belakang Palestin ini sendiri adalah satu panjang kita cerita. Cuma kita akan fokuskan kepada apa yang berkaitan dengan perundangan dan kita lihat balik apa yang berlaku di Palestin. Palestin memang wujud sebagai sebuah negara sejak sebelum Israel wujud. Negara Israel itu kan dikatakan wujud dan diiktiraf di PBB. Di Palestin sendiri kan wujud masa zaman dia berada di zaman Turki Osmania masih lagi ketika itu kita lihat maksudnya dia satu negara yang bebas lah kan. Kemudian apabila berlaku perang dunia yang pertama kan, dia ada British Arab Agreement kan, yang kita panggil persetujuan antara negara Arab ni kan. Mereka telah tujuan dia sebenarnya untuk menjatuhkan kerajaan Turki Osmania masa tu. Dan kita lihat apabila berlaku kejatuhan tadi, negara Palestin juga menjadi di bawah taklukan British kan. Jadi dia berbawah, dia panggil mandat British lah ketika itu. Dan kemudian yang sering saya nampak kalau kita lihat di kaca TV kan, orang akan kaitkan dengan Balfour Declaration. Balfour Declaration ni tahun 1917 kan, dan seawal itu lagi sebenarnya UK lah ketika Britain kan, dia telah membuat satu deklarasi bahawa menjanjikan sebagai national home dia panggil kepada Jewish people kan, dekat Palestin. Dia janjikan, bayangkan saudari, dia janjikan negara Palestin tu untuk diberikan kepada Jewish ni untuk dibuat kampung halaman mereka kan. Ini sesuatu yang tak boleh diterima oleh rakyat Palestin lah ketika itu kan. Itu seawal 1917 lah. Dan kemudian berlaku bila mereka ni rasa mereka telah mendapat recognition di berbanyak negara kan, termasuk terutamanya sebenarnya Britain dan juga Amerika Syarikat.
Dan kemudian mereka telah buat berbagai lah usaha untuk mendapatkan dan merebutkan tanah. Kita tahu kan kalau dalam sejarah tamadun ketamudunan menunjukkan bahawa sebenarnya tujuan mereka mendapatkan tanah tu ada religious punya reason di sebaliknya. Dia kata itu adalah tanah yang suci, tanah untuk mereka yang dijanjikan Tuhan, yang sering diungkapkan adalah tanah promising land. Dia kata kan tanah yang dijanjikan oleh Tuhan kepada mereka kan. Dan itu diungkit sehingga sekarang pun kan. Itu alasan dia juga untuk mengambil dan merampas rumah-rumah orang Palestin kan. Dan kemudian apabila berlakunya Balfour Declaration, terdapat persengketaan tu masih ada lagi sebab Palestin tidak bersetuju kan dengan deklarasi tersebut kan. Dia tidak akan memberi secara percuma macam itulah sebab itu negara mereka kan. Jadi UN telah cuba mendamaikan mereka dengan mengadakan satu yang dipanggil sebagai UN Partition Plan tahun 1947. Masa tu dia cuba membahagikan juga kan antara Palestin dan juga Israel. Kemudian benda ni sebenarnya membawa kepada perang yang dipanggil Nakbah kan. Bagi orang Palestin dipanggil Nakbah, tapi bagi orang Israel dipanggil sebagai satu bentuk untuk apa dipanggil independence kan, satu bentuk perbuatan yang untuk mendapatkan dia punya kemerdekaan kan pada tahun tersebut. Dan ini menyebabkan ramai sebenarnya Nakbah itu sebenarnya seperti yang berlaku pada hari ini, ramai lebih 15,000 orang Palestin terbunuh kan. Kemudian pelarian lari, dan ini sebenarnya tujuan mereka buat ni sebenarnya salah satu sebenarnya adalah mereka nak golongan rakyat Palestin keluar. Jadi bila mereka keluar, mereka dapat masuk kat situ kan. Jadi itu sebenarnya antara tujuan dia kan. Dan ini memang kita panggil satu perkara yang sangat bertentangan dengan undang-undang antarabangsa itu sendiri kan. Kemudian mereka juga cuba menetapkan sempadan negara mereka dengan membuat peperangan antara negara kejiranan ketika itu Jordan, Mesir kan, yang dinamakan perang 6 hari, 6 Day War kan. Untuk tujuannya juga meluaskan dia punya kuasa juga kan. Tentang kita nampak lah. Dan apa yang berlaku hari ini bukan hanya konflik yang sering diungkap sebagai satu bentuk self defense kan, disebabkan serangan Hamas pada 7 Oktober, tetapi sebenarnya ia telah berlaku 75 tahun dahulu lagi kan, bila mereka berperang declare negara pada tahun 1948. Kemudian dalam masa yang sama mereka telah ada pasukan dia sendiri, paramiliteri di kalangan Israel ni sendiri kan. Kemudian dia ada pasukan Irgun, pasukan Haganah, yang mereka ni masuk ke kawasan-kawasan perumahan orang Palestin, dan mereka telah merampas dan membunuh rakyat Palestin masa tu lagi kan. Ini sebenarnya kalau kita lihat masa tu mereka belum diiktiraf sepenuhnya sebagai negara, tetapi mereka telah melakukan perlakuan sebagai pengganas, yang mereka sekarang melabel pula Hamas sebagai pengganas kan. Jadi ini satu bentuk kita panggil kekejaman dan juga penaklukan negara secara tidak berasaskan undang-undang antarabangsa lah, kalau saya boleh katakan itu sedikit sebanyak Saudara Rashika berkaitan dengan latar belakang Palestin. Dan inilah Palestin yang kita ada sekarang. Namun ada progres kat situ, mereka telah diiktiraf juga sebagai negara kan oleh United Nations, Persatuan Bangsa Bersatu, walaupun tidak mendapat serta sepenuhnya lah sebagai member kepada United Nations, disebabkan mereka ni tidak mendapat sokongan daripada Majlis Keselamatan, terutamanya adalah daripada Amerika Syarikat dan Britain lah. Jadi kat situ kita nampak memang seolah-olah perjuangan tu menampakkan juga ada cahayanya, tetapi sudah hampir mungkin mengambil masa yang terlalu lama lah. Okay, faham. Kiranya benda ni bukan benda baru lah. Sebenarnya dah 75 tahun. 7 Oktober yang Hamas buat tu bukan 7 Oktober tu start. Tapi dah 75 tahun macam mana Dr. cakap. 75 tahun tu daripada tahun 48. Maknanya tahun yang mereka ni declare dia sebagai satu negara lah. Israel tu sendirilah masih declare dia sebagai negara. Jadi Dr. Fadilah kan, macam Dr. Hindun cakap, benda ni dah 75 tahun. Jadi apa dalam 75 tahun ni, apa peranan undang-undang antarabangsa dalam isu Palestin yang telah pun lagi 25 tahun nak jadi 100 tahun dah? Macam mana?
Ya, bila kita bercakap mengenai undang-undang antarabangsa, apakah peranannya? Saya suka bila saya teringat apa yang duta Palestin di UK, Hassan Zamlud menyatakan bahawa apabila ditanya, habis tu apa yang kamu nak sekarang? Kemudian duta tu menyatakan bahawa kita nak undang-undang antarabangsa. Undang-undang antarabangsa hendaklah diguna pakai secara saksama. Bermaksud di sini kita lihat ada hope for international law macam Dr. Hindun sebut tadi. Walaupun kita tengok banyak cabarannya, tetapi the future of international law tu masih ada sekiranya ia diguna pakai secara saksama dan sama rata. Jadi di sini kalau kita tanya tentang peranan undang-undang antarabangsa, kita tengok pada sejarah kenapa undang-undang antarabangsa ini ditubuhkan pada awalnya. Kerana satu dunia pada ketika itu sudah rasa kesengsaraan Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua yang menyatakan bahawa kita tidak perlu lagi lalui kesengsaraan sebegitu. Jadi undang-undang antarabangsa ini ditubuhkan melalui United Nations Charter, menyatakan dalam artikel pertama sekali, menyatakan bahawa ia adalah bertujuan untuk memelihara keamanan sejagat. Artikel 2 menyatakan bahawa negara-negara ini, negara-negara bangsa dilarang untuk menggunakan force, use of force, the prohibition of the use of force. Ini adalah crux of international law. Hanya dalam keadaan yang tertentu sahaja dibenarkan use of force, iaitu self-defense, artikel 51. Jadi siapa yang belajar international law, dia akan laluilah prinsip-prinsip asas ini adalah prinsip-prinsip yang utama. Dan selain daripada itu, dalam undang-undang antarabangsa ditegaskan juga prinsip-prinsip yang lain, seperti menjaga hak asasi manusia, dan juga menjaga kita panggil self determination bagi masyarakat ataupun komuniti yang mempunyai identiti tapi tidak ada hak untuk membentuk negara mereka sendiri, dan juga pelbagai lagi pemeliharaan ke undang-undang kepada peoples, dalam komuniti, dalam konteks antarabangsa. Jadi isu Palestin ini secara khususnya telah pun menggunakan segala mekanisme yang ada dalam undang-undang antarabangsa, cuba bawa isu-isu ni ke United Nations melalui UNGA, United Nations General Assembly, Perhimpunan Agung, UNSC, Securities Council, dan juga kepada ICJ International Court of Justice, yang boleh menjawab persoalan-persoalan apabila ditanya, memberikan advisory opinion. Dalam UN Charter dia menyebutkan tentang peranan ICJ ni tentang Palestin. So setakat ini dah banyak dah resolusi-resolusi yang dibawa, 200 resolusi lebih yang dibawa. ICJ pun ada banyak isu yang telah dibawa, dan dalam resolusi-resolusi tersebut sudah menyatakan dengan jelas tentang pelanggaran Israel dalam sudut hal occupation dan settlement, dan juga kedudukan contohnya Baitul Maqdis sebagai satu tempat yang mempunyai international status, dan juga hak asasi dan juga the right to return of the Palestinians to go back to their land, setelah mereka diusir keluar ataupun dipindahkan secara beramai-ramai untuk membolehkan demografi Israel tadi yang kita nyatakan tadi memenuhi kawasan Palestin. Jadi undang-undang antarabangsa itu ada, peraturan itu ada. Sekarang ni persoalan dia bagaimana ia dimanifestasikan secara adil. Jadi dalam kebanyakan isu-isu hal antarabangsa ni, walaupun kita ada garis panduan dia, isu penguatkuasaan itu adalah satu benda yang besar dan sering dibincangkan. Dan dalam perkara isu Palestin, saya boleh kata ia adalah melting pot bagi banyak isu undang-undang dalam satu kes dan satu isu. So it's like a revision of international law, and we are testing now how will international law go in the future. Faham Doktor, kiranya macam undang-undang tu ada, kesalahan tu dah jelas, apa jenis kesalahan, apa yang boleh buat, apa yang tak boleh buat, tapi macam mana penguatkuasaan dia tu. Betul Doktor. Jadi kan mungkin kita nak patah balik sikit Dr. Hindun, berbalik kepada konflik yang berlaku sekarang kan. Apa sebab sebenar konflik sekarang lah dari sudut kacamata orang Palestin ke? Sebab ada yang kata kita tengah hidup aman ni, tiba-tiba Hamas serang. Jadi apa punca konflik sebenar sekarang Doktor? Kalau kita lihat pada konflik yang berlaku sekarang, dia sebenarnya satu trigger juga kepada masyarakat Islam. Kita cakap sekarang, kita kat Malaysia pun kadang-kadang mungkin kita dah lupakan Palestin ni satu ketika, kan, sebab kita rasa macam dah aman. Dah tak ada apa. Sebab kita tidak menghayati bahawa pergolakan tersebut sebenarnya berterusan. Dah berterusan sejak dahulu lagi, dan mereka sebenarnya telah
mereka sebenarnya membangunkan ramai expert dalam international law juga kan di kalangan mereka, dan itulah satu perkara yang sangat menyedihkan kita, bekas pelajar kita yang juga penyelidikan Dr. Nur Fadilah kan juga baru dia terbunuh ketika dia balik ke Palestin kan. Jadi kita nampak itu satu perkara yang sangat menyedihkan sebenarnya. Kita sebagai warga USIM sebenarnya sangat sedih dengan perkara yang berlaku tersebut kan, sebab kita boleh sebagai institusi ni kita bantu mereka kan, kita ramai pelajar-pelajar Palestin di USIM ni kan. Jadi kita nampak ia adalah satu perkara yang mungkin kita bagi dalam bentuk profesional lah, maksudnya kita lihat bagaimana kita membangunkan atau membantu dari segi membangunkan intelektual kan dalam kalangan masyarakat Palestin, supaya mereka ni boleh membawa kes-kes tu ke peringkat antarabangsa kan. Jadi apa yang berlaku sekarang, mereka sebenarnya telah bila mendapat status sebagai negara bukan ahli kan United Nations, mereka telah meratifikasi banyak undang-undang antarabangsa, undang-undang human rights, CRC, children kan. Kita ada ICC, banyaklah yang mereka ni, termasuk ICC ratifikasi. Mereka telah cuba membawa, dan benda ni telah sedang ongoing kan di International Court ICC International Criminal Court kan, Mahkamah Jenayah Antarabangsa kan. Mereka telah membawa menggunakan satu komisen lah dipanggil yang bawa United Nation, membawa perkara ni untuk membawa kita panggil mendakwa Israel ni sebagai telah mencabuli undang-undang antarabangsa kan, dan mereka telah membuat jenayah antarabangsa, genocide dan sebagainya. Benda maknanya kita tahu benda tu telah dibawa tahun 2021 lagi kan. Ada mana independent commission daripada United Nations dah bawa perkara tu tahun 2021. Sebelum tu lagi maknanya usaha tu telah dibawa kan, tetapi maksudnya konflik yang ada sekarang bukan tiba-tiba ada. Maknanya perkara tu memang dah berlarutan, dah bersangkutan dengan apa yang mereka telah buat, juga dibawa ke United Nations. Cuma ia adalah satu perkara mungkin kita lihat mungkin dari segi aspek politik, sebenarnya Israel ni sebenarnya bila melihat Palestin ni dah agresif juga kan, nak bawa mereka ni kat peringkat antarabangsa. Itulah yang berlaku. Jadi mereka create banyak situasi-situasi yang memanipulasi kita kata undang-undang antarabangsa untuk kepentingan mereka. Contohnya apa yang berlaku ni lah sekarang, mereka menggunakan setiap kali kita kalau kita lihat wawancara di TV pun dia akan mengulang bahawa 7 Oktober sebab mereka buat ni sebab serangan sebagai self defense 7 Oktober, serangan Hamas kepada negara mereka kan. Jadi itu sebenarnya satu kita boleh katakan sebagai satu excuse lah oleh negara Israel, sebab sebenarnya bagaimana kalau kita nak kata mereka ini adalah menggunakan self defense tersebut, sedangkan mereka adalah occupying state kepada Palestin. Mereka ni menduduki Palestin kan, dan mereka juga seolah-olah menjajah negara-negara Palestin kan. Jadi macam mana, siapa yang sebenarnya dalam konteks kita tengok siapa sebenarnya yang melanggar undang-undang antarabangsa kan. Dia menyalahkan dia menyalahkan Palestin kat situ. Jadi kita nampak konflik itu bukan konflik yang baru, cuma ia ada trigger untuk memberi satu laluan kepada Israel untuk menyerang balik Palestin. Dan kita lihat sekarang apa yang berlaku, bukan sebab dalam konteks international law, bila kita menyerang menggunakan excuse di bawah exception untuk menggunakan kekerasan kan, di bawah artikel 51 kan, bila kita melihat sebenarnya dia memerlukan beberapa kriteria, dan sebenarnya kalau melihat kepada kriteria membolehkan self defense, dia sebenarnya dia tak memenuhi pun kan kriteria tersebut. Contohnya macam dia Israel ni ia sebenarnya dah tak ada dah kekacauan yang sedang berlaku. Yang sedang berlaku. Kalau tengok di TV, mereka tidak boleh menunjukkan apa yang serangan-serangan balas yang sama. Dia kena ada arm attack kan dekat situ. Jadi ada juga isu-isu yang lain lah kita lihat yang konflik itu berlarutan kerana seolah-olah dia memang tujuannya untuk menyahkan rakyat Palestin sendiri daripada bumi Palestin kan. Jadi ia bukannya maksudnya kalau nak menyalahkan Hamas tu sebenarnya adalah satu perkara yang kita rasa not so reason lah
kan. Dan bila kita lihat masyarakat United Nations kan yang baru ni mengadakan perhimpunan kan, apabila Secretary General daripada United Nations komen dan mengkritik kan perbuatan Israel ni terhadap rakyat Palestin, mereka buat declaration pula lepas tu kan, mereka mengatakan kena resign ni, Secretary General ni kena resign, dia suruh kan. Jadi bila dia kata mereka ni tak sokong dia kan, dan nampak sekarang ni banyaklah kita lihat mereka dia cuba mendapat sokongan negara-negara besar dan telah pun mendapat sokongan negara besar seperti UK, US, Itali kan, dan juga baru ni India juga kan, ada sebut juga untuk sokongan terhadap mereka. Kadang-kadang mereka memanipulasilah perkataan-perkataan ketua-ketua negara tersebut kan. Jadi kita nampak konflik ni memang konflik yang berterusan, yang bukannya bermula pada 7 Oktober tapi sebenarnya dia dah bermula sejak dulu lagi. Kiranya macam antara konflik tu adalah genocide lah macam mana doktor cakap kan. Dan tapi saya tertarik doktor kata kan, dalam keadaan Israel cuba mendapat sokongan negara-negara besar, kita dapat lihat ada perubahan naratif dalam antarabangsa, bahawasanya banyak juga negara sekarang ni yang mungkin dulu adalah pro Israel tapi sekarang dah jadi pro Palestin, betul doktor kan. Tapi macam Dr. Hindun cakap tadi dan Dr. Fadilah, Israel ni menggunakan justifikasi self defense. Jadi boleh ke tak sebenarnya, kalau kita nak tanyakan, boleh ke tak dari sudut undang-undang antarabangsa kita guna self defense ni, macam doktor ada sebut tadi artikel 51. Tapi dalam apa-apa keadaan tadi doktor ada sebut, tapi mungkin Dr. Fadilah boleh terangkan dengan lebih detail lah untuk kita tahu. Okey, macam mana yang Rashika sebut tadi, kita berada dalam perlawanan naratif. So sekarang naratif siapa yang lebih kuat. So dengan adanya media yang lebih demokratik lah pada hari ini, semua orang boleh letak dalam media apa version dia, kita masyarakat sudah mula melihat dan menimbangkan dengan sendiri mana naratif yang hendak diikut. So kalau kita lihat Palestinian menyebut bahawa naratif mereka ialah self determination, okay, untuk the people of Palestine dan penubuhan negara bangsa Palestin dan illegal occupation. Tetapi dalam di pihak Israel mereka menyatakan self defense. Kita kena ingat dalam undang-undang antarabangsa, the main rule, the general rule is prohibition of the use of force. Article 51 yang menyatakan self defense itu adalah exception. Dan exception in every law, kalau kita tengok penal code kat Malaysia pun, must be exercised with caution. So di sini self defense yang dinyatakan oleh yang disebut oleh Israel ini perlulah memenuhi kriteria-kriteria dia, perlu menunjukkan bahawa terdapat imminent threat, ada threat yang betul-betul mengancam. Itu yang pertama. Keduanya, apabila telah mengguna self defense ini sebagai satu mekanisme, mereka perlu berhati-hati dalam penggunaannya. It should be proportionate. Betul. So itu kita dapat lihat dalam kita scrutinize cara yang mereka lakukan. Adakah proportionate? Adakah military strategi yang mereka gunakan itu betul-betul ke arah military target, ataupun adakah ia menggunakan weapon yang non-discriminatory in nature sehingga menyebabkan pembunuhan kanak-kanak ataupun orang awam ataupun church dan sebagainya, masjid yang dilindungi oleh undang-undang antarabangsa. So setiap kali kita nak gunakan self defense atau apa-apa peruntukan perundangan dalam undang-undang antarabangsa, kita ada satu prinsip yang dinamakan the principle of good faith. Dalam hal ini kita tengok dalam hubungan antara Israel dan Palestin, apakah hubungan mereka sebenarnya? Adakah mereka on equal footing of two nations having equal force, or yang kita nampak sekarang ialah occupier and the occupied. So dalam hal ini satu hal, adakah mungkin orang yang telah melakukan pelanggaran kemudian cuba menggunakan undang-undang untuk menyokong dia untuk terus mendapat manfaat daripada pelanggaran yang pertama tadi. Jadi inilah yang sedang dipersoalkan oleh dunia tentang justifikasi self-defense yang digunakan oleh Israel. Dan di dalam resolusi baru-baru ini, Israel tak puas hati kerana United Nations tidak mengiktiraf Israel itu sebagai, tidak menyatakan bahawa perbuatan Israel itu adalah sebagai self-defense. Dia macam merajuk dia kata, kenapa tak nyatakan itu kan? Jadi bagi mereka naratif itu adalah penting. Baiklah, kiranya doktor, kita bukan sesuka hati dan sesenang hati kita nak kata self-defense. Dia macam contoh, ada orang serang kita dengan penyapu, tapi kita pergi tembak dia dengan pistol. Jadi
dia perlu ada elemen proportionality juga. Ada proportionality. Kena timbang tara. Apa yang dia bagi dengan apa yang kita balas tu tak bolehlah terlalu jauh beza kan. Betul. Dan betul lah doktor kata macam kalau kita serang sekali, dia serang 50 kali pun kira tak proportionate juga doktor kan. Betul. Terima kasih Dr. Fadila dan Dr. Hindun. Nampaknya kita dah berada di penghujung Usim Podcast kali ini yang kita telah bincangkan tentang sejarah, latar belakang dan apa undang-undang antarabangsa yang govern kesemua negara ni, baik Israel, baik Palestin, baik satu dunia. Dan kita nak masuk lebih dalam lagi pada episod akan datang tentang apakah contoh pelanggaran undang-undang antarabangsa yang telah pun dilakukan oleh Israel dan apa dia masa depan negara Palestin. Oleh itu, sama-sama kita nantikan episod Usim Podcast akan datang bersama saya juga dan Dr. Hindun dan Dr. Fadila. Oleh itu, for now, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sedang mendengar Usim Podcast.